Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq bin Zafri. Nombor metrik saya 10 di KM 21F1030. Kami daripada kumpulan 9 akan membentangkan ledakan revolusi industri 4.0 menyaksikan pelbagai teknologi terkini menggantikan urusan tradisional. Terkini, e-wallet telah diperkenalkan menjadikan sebarang bentuk pembayaran semakin mudah. Apakah teknologi dan transaksi tersebut diharuskan di dalam Islam? Berikan ulasan anda. E-wallet. Definisi kegunaan perkhidmatan e-wallet atau dompet digital telah berkembang pesat sejak beberapa tahun yang lepas. Dengan lebih 40 lesen e-wallet telah dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia yang merupakan antara inisiatif Bank Negara untuk mengubah Malaysia sebagai negara tanpa tunai atau cashless. Nasional menjelang tahun 2020 dengan pembayaran mudah alih, banyak negara seperti China telah menggunakan e-wallet sebagai alat untuk membuat bayaran dalam kehidupan mereka. Terdapat pelbagai kelebihan dan kekurangan dan dengan menggunakan e-wallet. E-wallet atau dompet digital adalah sebuah aplikasi yang berfungsi sama seperti dompet fizikal, iaitu menyimpan wang seperti kad debit, kad kredit dan maklumat bank. Pembayaran boleh dibuat melalui e-wallet. Sebaliknya, ia juga boleh menerima kemasukan wang dari pihak lain. Antara contoh, bank A memasukkan duit kepada e-wallet B. Untuk lebih terperinci, e-wallet bertujuan untuk menggantikan dompet fizikal. Electronic wallet atau e-wallet ialah komponen perisian yang boleh dimuat turun oleh pengguna ke PC mereka, di mana pengguna boleh menyimpan nombor kad kredit dan maklumat pelbagai lain. Maka pembeli tidak perlu memasukkan maklumat untuk setiap pembelian atas talian yang mereka lakukan. Ia merupakan satu cara mengelakkan masalah mengisi maklumat tentang pembelian berulang kali dan menghapuskan keperluan menyimpan maklumat di server perdagangan atau penjualan seperti yang berlaku dalam cara pembayaran menggunakan kad kredit. Sebagai contoh, syarikat menawarkan kemudahan e-wallet ialah Visa, Mastercard, AOL dan Microsoft dan banyak lagi. Setiap jenis kemudahan e-wallet mempunyai sedikit pembezaan, tetapi penggunanya adalah mudah, lebih kurang sama cara untuk mengakses kepada e-wallet. Amatlah mudah, iaitu boleh dilakukan melalui kad kredit, kad debit, kad ATM dan banyak lagi. Mendaftarkan di laman web yang terbabit, segala maklumat peribadi akan direkodkan di dalam bank data peribadi pengguna. Apabila ini membuat pembayaran atau melakukan pembelian dalam talian, segala maklumat peribadi akan diisi secara automatik ke dalam borang pembayaran dengan hanya satu klik. Kemudahan hanya perlu mengesahkan pembelian dan memasukkan nombor PIN keselamatan. Sebagai contoh, GrabPay membenarkan penggunanya untuk menggunakan baki yang ada untuk membayar tambang Grab, manakala Boost membolehkan pengguna membeli apa-apa sahaja di Tesco, Lotus, Maiden dan KFC. Hanya imbas kod QR dan pengguna boleh berjaya melakukan pembayaran. Baki e-wallet akan ditolak dan pengguna boleh memasukkan deposit seberapa banyak yang boleh, jumlah wang pada bulan-bulan masa. Okey, nama saya Muhammad Ali Faramadi bin Azizan, 10 di KM 21F1094. Saya akan menceritakan tentang sejauh manakah teknologi e-wallet ini mematuhi syariah, iaitu teknologi di revolusi industri 4.0 semakin meledak dengan pelbagai teknologi terkini bagi menggantikan teknologi tradisional. Ia bukan hanya menyentuh aspek teknologi perkomputeran dan komunikasi tetapi menyerap dalam semua aspek kehidupan, termasuk kejuruteraan, perdebatan sosial, kewangan bahkan politik. Islam hakikatnya tidak pernah menghalang sebarang bentuk teknologi baru. Bahkan Islam mengiktiraf dan menggalakkan penggunaan akal manusia pada tahap maksimum untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Islam memandu prinsip akal agar tidak bercanggah dengan kehidupan manusiawi. Jenis apapun teknologi yang direka cipta, ia mestilah bertujuan untuk kebaikan kehidupan
dan bukan mencabar kekuasaan Tuhan. Prinsip syariah dalam muamalat dan transaksi moden yang berlaku hari ini adalah halal selagi tidak mempunyai unsur riba, gharar, judi, perkara yang haram dan kezaliman. Ia tidak semestinya terikat dengan akad yang berlaku di zaman dahulu. Evolusi dan inovasi manusia tetap perlu diraihkan sesuai dengan zamannya. Imam Malik radhiyallahu anhu menyatakan setiap perkara yang dianggap jual beli oleh manusia adalah dikira jual beli. Adakah transaksi melalui iwan ini memiliki unsur yang boleh membawa padah kepada pengharamannya? Sebelum membahaskan unsur-unsur ini, adalah wajar untuk kita meletakkan beberapa prinsip untuk dijadikan panduan. Pertama, setiap aplikasi e-wallet adalah unik dan memiliki ciri-ciri tersendiri. Sudah pasti setiap e-wallet mempunyai keistimewaan masing-masing. Sudah pasti tahap security, kaedah pemindahan, kaedah pengeluaran dan had e-wallet adalah berbeza. Kedua, sejarah dan objektif kewujudan e-wallet ini juga berbeza. Tidak dinafikan asal penggunaan aplikasi adalah terhad, tetapi perkembangan semasa menjadikan ia berkembang dan keluar dari masuk asal. Contohnya, Touch and Go adalah asalnya terhad kepada pembayaran tol, tetapi kini ia boleh menjadi satu kaedah pembayaran yang luas. Lazada juga asalnya adalah platform jual beli, tetapi mereka berkembang kepada e-wallet yang bukan sahaja untuk pembelian di platform mereka sahaja. Ketiga, e-wallet adalah sejenis penyedia perkhidmatan prabayar. Untuk menggunakan e-wallet, kita perlu mengisi atau top up e-wallet kita dengan jumlah wang sebelum ia boleh digunakan. Ia akan terbit dengan nilai untuk membuat pembayaran. Umum mengetahui bahawa model perniagaan prabayar ini bukanlah sesuatu yang baru di Malaysia. Sebaliknya, ia telah bermula lebih 30 tahun yang lampau. Keempat, e-wallet tidak sama dengan deposit perbankan. E-wallet masih menggunakan perkhidmatan perbankan bagi tujuan perekonomian dan pembayaran. Bank Negara Malaysia juga membezakan senarai bank dan syarikat yang digunakan untuk pengoperasian e-money termasuk e-wallet. Syarikat penyedia e-wallet tidak dibenarkan untuk mengguna wang deposit e-wallet untuk apa jenis tujuan melainkan transaksi yang dilakukan oleh pengguna e-wallet sahaja. Sekiranya pengguna A mendepositkan RM100 ke dalam e-wallet tetapi tidak berbuat apa-apa, RM100 itu tidak boleh digunakan oleh syarikat penyedia untuk apa tujuan pun. Ia harus kekal dalam akaun khas milik pelanggan. Sekiranya pengguna A melakukan transaksi pemindahan kepada B sebanyak RM100, barulah syarikat penyedia e-wallet melakukan pemindahan deposit itu kepada pihak B. Di situ mungkin syarat syarikat penyedia e-wallet akan mengenakan cas pemindahan sebagai upah perkhidmatan transaksi. Secara umumnya, perkhidmatan e-wallet ini tidaklah dilihat mempunyai unsur-unsur yang bercanggah dengan prinsip syariah selagi barangan dan perkhidmatan yang dibeli patut syariah, seperti tidak membeli arak yang haramkan. Adaptasi takyif fikhi mungkin menimbulkan persoalan, namun ia masih tidak terkeluar dari prinsip yang dibenarkan syariah. Ia boleh dikira sebagai akad moden yang diterima oleh syariah. Walau bagaimanapun, ada beberapa isu yang dibangkitkan sebagai peringatan kepada syarikat e-wallet tersedia. Nama saya Muhammad Aiman Haikal bin Mat Syuib. Nombor pendaftaran 10 DKM 21F1050. Antara isu yang dibangkitkan sebagai peringatan kepada syarikat penyedia e-wallet ialah: pertama, promosi bonus isi semula. Ada syarikat penyedia e-wallet menawarkan bonus bagi setiap isian semula sebagai promosi menggunakan e-wallet mereka. Isi RM100 dan dapat bonus tambahan RM5. Adakah itu termasuk riba? Pada pandangan penulis, ia perlu diperhalusi dengan tuntas. Adakah RM100 isian semula itu adalah bentuk pinjaman pelanggan kepada syarikat penyedia e-wallet? Sekiranya ia berbentuk pinjaman, maka RM5 bonus adalah dikira faedah ke atas pinjaman tersebut dan sudah pasti ia bentuk riba yang diharapkan. Walau bagaimanapun, penulis tidak melihat ia satu bentuk pinjaman kerana syarikat penyedia e-wallet tidak menyediakan apa-apa hak penggunaan terhadap isian semula tersebut. Ia tidak sama seperti bank yang mempunyai hak
untuk melakukan pelaburan dan aktiviti yang dibenarkan. Tambahan pula, kebanyakan syarikat penyedia e-wallet mensyaratkan pembelian bagi menggunakan bonus tersebut. Ini kerana biasanya syarikat penyedia e-wallet menggunakan keuntungan cas transaksi pembelian bagi membayar bonus tersebut kepada pelanggan. Dengan arti kata lain, bonus tersebut diambil dari keuntungan cas pembelian, bukan wang pelanggan.